Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pelajar yang dikasihi sekalian, baiklah pada hari ini seperti di dalam jadual kita, hari ini adalah hari Isnin Hari Isnin 22 hari bulan Februari tahun 2021. Baiklah pada hari ini pelajaran kita yang pertama ialah bagi subjek RBT untuk pelajar tahun 5. Baik. Pada minggu yang lalu saya telah cerita sedikit berkenaan dengan untuk kita mengenali mata jahitan. Ingat lagi tak? Pada minggu lepas kita belajar tentang mengenali mata jahitan. Okey, pada minggu lepas kita dah terangkan mata jahitan itu dia ada tiga dah kita cerita. Ada lagi pada minggu lepas kita cerita ada tiga, iaitu kalau pelajar masih ingat lagi tentang jahitan Kia. Okey, jahitan Kia, kalau tengok dalam buku teks kita, ini contoh dia jahitan Kia. Okey, tengok dekat gambar tu. Kalau di seluar, ini nampak contoh dia. Ini jahitan Kia. Kemudian kita telah cerita sikit berkenaan dengan jahitan jelujur halus. Mana dia? Ni. Nampak? Jelujur halus. Maksudnya halus ni nampak. Dia bunyi kecil. Yang satu lagi jahitan jelujur kasar. Nampak ni? Nampak kasar dia punya jarak di antara satu dengan satu tu lebih jauh, lebih kasar. Patut dipanggil jelujur kasar. Okey. Baik, tiga yang telah lepas kita dah cerita. Jahitan Kia ni, kemudian jahitan jelujur halus, kemudian jahitan jelujur kasar. Ada tiga. Baik. Kemudian hari ini kita tengok pula jenis-jenis mata jahitan yang seterusnya. Baik, pada hari ini kita tengok lagi tiga lagi jenis mata jahitan. Okey. Pada minggu lepas jahitan Kia, jelujur halus dan jelujur kasar. So pada hari ni kita tengok pula jahitan insang pari, dia kata. Yang mana satu insang pari ni gambar dia. Jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Maksudnya menjahit kain lah. Okey, ini insang pari, macam dekat seluar jeans kita kan. Ini nama dia jahitan insang pari. Okey. Kemudian jahitan sembat. Ini jahitan sembat. Macam mana rupa jahitan sembat? Jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepit atau bahagian hiasan. Ini bahagian kelepit ni, bahagian tepi ni. Jadi ini nampak, kalau nampak jahitan sejenis ini namanya jahitan sembat. Kan? Nanti pelajar boleh jahit ni, tengok. Tepi gambar dia macam ni. Ini jahitan sembat Kalau dalam buku ni nampak ini jahitan sembat. Okey. Kemudian jahitan silang pangkah. Jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepit, bahagian tepi kelepit ni, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Okey. Ini dia. Jahitan silang pangkah. Nampak? Nampak ni. Yang benang hijau ni. Ini namanya jahitan silang pangkah. So, tiga lagi jenis jahitan lagi ni. Jahitan insang pari. Okey. Ni nampak gambar dia. Jahitan sembat, macam ni bentuk dia. Kemudian jahitan silang pangkah. Nampak ni, tiga ni. Macam ni, bukan tiga lah. Maksudnya yang hijau ni. Itu namanya jahitan silang pangkah. So, tiga lagi jenis jahitan. Pada minggu lepas, jahitan Kia. Kemudian jahitan jelujur halus. Jahitan jelujur kasar. Kemudian hari ni, jahitan insang pari. Ni gambar dia. Jahitan sembat dan juga jahitan silang pangkah. Okey, boleh faham? Baik. Kalau boleh faham, bagus. Itu contoh dia. Okey. Kemudian
Dia kata banyak artikel jahitan digunakan dalam kehidupan harian kita. Mari kita lihat beberapa jenis artikel jahitan yang biasanya terdapat di sekeliling kita. Ini artikel. Apakah artikel jahitan yang terdapat dalam gambar di atas? Bolehkah kawan-kawan nyatakan fungsi setiap artikel jahitan tersebut? Apa ni semua ni? Ini yang berjahit-jahit ni semua dipanggil artikel jahitan. Baik, dia kata, apakah artikel jahitan terdapat dalam gambar di atas? Boleh tak kawan-kawan nyatakan fungsi setiap artikel jahitan tersebut? Okey. Macam mana kita nak tengok artikel ni? Okey. Nanti sekejap lagi kamu imbas ni, scan logo ni. Bila kamu scan logo ini, nanti dia akan bawa kamu kepada satu laman web, iaitu laman web Dewan Bahasa. Dia akan keluar yang ni. Alamat dia ialah bukuteks.dbp.gov.my media Z1. Ini dia punya alamat dia. So kalau pelajar nak tengok alamat, boleh tengok kat sini lah. Okey, alamat dia. Okey, kita zoom sikit alamat dia. Alamat terdapat zoom. Okey, tak apa. Okey, bila kita pergi kat situ, dia tunjuk contoh kepada kita. Ini berkenaan dengan artikel jahitan. Apa dia artikel jahitan ni? Artikel jahitan ni benda ni lah. Contoh, tadi dia kata apa? Pemegang periuk. Ni semua ni berjahit ni. Ini namanya artikel jahitan lah. Pemegang periuk. Apa fungsi dia? Memegang dan mengangkat periuk panas. Satu. Kemudian apa lagi? Artikel jahitan yang kedua, penggantung surat. Ni dia, penggantung surat. Tempat menyimpan surat bil dan resit. Itu semua termasuk artikel jahitan lah. Apa lagi? Bag. Bag bekas untuk membawa barang. Ni bag, dia jahit. Okey, kemudian ini apa lagi? Gambar ni, mainan yang lembut. Ini bukan squishy ni. Ini mainan yang macam berjahit ni. Squishy dia tak berjahit. Dijadikan alat mainan atau perhiasan. Apa lagi? Cushion mini dijadikan sebagai hiasan atau bantal. Apa lagi? Sarung bakul sampah. Ini semua boleh dijahit dengan menggunakan jenis jahitan. Jadilah. Ini apa lagi? Bekas pensel. Ini biasa kita nampak kan? Bekas menyimpan alat tulis. Dan ni bekas tisu, tempat menyimpan tisu. Apa lagi? Apa ni? Sarung cushion, dijadikan sarung atau hiasan pada cushion. 10 dia bagi tadi contoh. Jadi kalau kita scan dekat sini, dia akan bawa kita kepada laman web tadi, iaitu laman web yang cerita tentang artikel jahitan. Baik. Okey. So untuk hari ini kita tambah lagi 3 jenis jahitan tadi. Kemudian so tugasan kamu ialah pada minggu lepas kamu dah buat ada 3 jenis jahitan. So hari ni tambah lagi 3 jenis jahitan lagi, iaitu jahitan pari tadi, jahitan sembat dan jahitan silang pangkah. Buat macam minggu lepas dalam buku awak. Kemudian tuliskan lagi artikel jahitan yang kamu dapat tengok dekat laman web tadi. Kalau kamu dapat print saja. Tapi kalau tak boleh print, catatlah sikit. Apa yang dapat tadi? Pertama, jenis-jenis artikel jahitan. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Pemegang periuk. Apa fungsi dia? Memegang dan mengangkat. Nama dia, fungsi dia. Nama dia fungsi 10. Okey? Itu tugasan kamu. Tambahkan lagi 3 jenis mata jahitan yang kita boleh jahit dengan menggunakan tangan ni. Kalau mesin macam-macam ada, tangan biasanya guna yang tu lah. Kemudian artikel jahitan di sekeliling kita ada 10. 10 ni kamu tak payah buat semua lah. Kamu ambil 3 sahaja. Contoh artikel jahitan, ambil 3 sahaja. Satu apa, pemegang periuk ke apa, 3 sahaja. So kamu tambah lagi 3 jenis mata jahitan. Kemudian contoh artikel jahitan ambil 3 saja daripada laman web yang ditunjukkan tadi. Itu tugasan untuk hari inilah. So, boleh faham Baik. Saya harap pelajar-pelajar boleh buat dengan bertenang, tak payah kecoh-kecoh, tak payah kelang kabut. Buat tenang saja. Pelan-pelan nanti dah siap, boleh snap hantar pada saya. Nanti insya-Allah saya akan semak bersama dengan yang minggu lepas. Okey?
Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi sama-sama. Harap-harap dapat sedikit kebaikan kepada kita di atas pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.